Okey, jadi untuk kelas kita, cikgu dah mula rekod. Kita akan buka kelas kita bagi yang beragama Islam. Kita buka kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, ya. Jadi kita akan teruskan kepada kelas kita. Okey, untuk kelas kita, tadi cikgu kelas dengan form 5. Cikgu kelas dengan form 5. Okey, sebelum itulah, suara cikgu jelas ke semua suara cikgu? Jelas cikgu. Jelas. Jelas Okey, cikgu. mantap. Izzah jelas ke Izzah suara cikgu? Jelas cikgu. Okey, okey, baik. Ilis Syafiqah jelas suara cikgu? Jelas. Okey, baik. Alright, jadi tadi cikgu kelas dengan form 5. Ni cikgu kelas dengan form 5. Cikgu buat revision untuk chapter 1. Okey, chapter 1 form 5 pun cikgu mula revision juga. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada kita punya kelas, cikgu akan terangkan apa yang kita nak buat. Cikgu ubah sikitlah data ni. Okey, untuk kita pergi kepada kita punya kelas bermula daripada kelas bulan 11 dan bulan 12. Bulan 11 kita akan pergi kepada apa yang kita dah belajar. Okey, masing-masing boleh tengok. Cikgu tak ajar kamu daripada awal tahun. Jadi cikgu tak sentuh bab 1, cikgu tak sentuh bab 2, cikgu tak sentuh bab 3 dan cikgu tak sentuh bab 4. Bab 3 lah, 1 sampai 3 je. Cikgu mula ambil alih kelas ni, cikgu sentuh bab 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai habis. Bab 4 nanti cikgu compilekan rakaman kelas tu. Okey. Jadi cikgu mula ambil bab 4. Sebab apa? Sebab cikgu diamanahkan bermula pada pertengahan tahun sampailah akhir bab. Jadi disebabkan kelas kita dah habis dah bab kita. Jadi bulan 11 kita mulakan kelas kita panggil dia kelas revision. Ingat lepas ni kalau cikgu cakap okey bulan 11, bulan 12 adalah kelas revision. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada SPM. Okey, kenapa cikgu cakap SPM? Okey, sebab SPM bermula pada 2 Januari. Ujian bertulis bagi SPM dimula 2 Januari. Bermakna kebiasaannya semua sekolah akan habiskan final exam bulan 12. Paling lewat bulan 12. Tak boleh kacau student SPM pada bulan 1. Okey. Jadi tak pelik pun. Tak pelik pun. Ada kawan kamu dah mula dah exam. Ada yang minggu depan mula exam. Ada yang minggu depan lagi mula exam. Nathaniel, bila Nathaniel mula exam? Minggu depan cikgu. Minggu depan. Okey. Okey, lepas tu dah mula dah. Jadi tak pelik pun. Okey, untuk fokus kita pada hari ini adalah tentang penyelesaian soalan bentuk SPM. Sebabkan ramai dah mula exam, kita punya fokus adalah menyelesaikan soalan-soalan yang mana soalan tu dalam bentuk SPM. Okey. Jadi bulan 11 cikgu punya plan adalah kelas pertama bab 1 dengan bab 2. Bab 2 minggu kedua bab 3 dengan bab 4. Minggu ketiga bab 5 dengan bab 6. Minggu keempat bab 7 dan bab 8 dan seterusnya. Okey. Tapi tadi cikgu form 5, cikgu ngajar form 5, cikgu tak sempat nak cover 2 jam untuk 2 chapter. Sebab kalau cikgu cover 2 jam untuk 2 chapter, cikgu hanya jawab 3 soalan je 1 chapter. Jadi tak adil. Sebab pengisian dalam ADMAT dia adalah banyak. Dia adalah banyak. Jadi cikgu minta maaf lah daripada kelemahan cikgu. Sebab cikgu tak mampu untuk ajar 2 jam untuk cover 2 chapter. Cikgu ubah balik. Yang dalam grup tu cikgu ubah balik. Jadi kita punya perancangan bulan 11 kelas pertama hari ini adalah chapter pertama, kelas kedua chapter kedua, kelas ketiga chapter ketiga, kelas keempat chapter keempat. Mula bulan 12
kelas pertama bulan 12 chapter ke-5, kelas kedua chapter ke-6, kelas ketiga chapter ke-7, kelas ke-4 chapter ke-8. Dan bulan 1 kita ada lagi 2 lah, 2 berbaki. Okey, itu perancangannya. Okey, ada yang cakap kat cikgu, cikgu saya dah habis dah exam cikgu. Saya dah habis dah exam masa ni. Okey, kamu dah habis exam, tapi cikgu haraplah kamu simpan nota dan latihan yang kita buat revision pada hari ini sebab kamu guna pada minggu ataupun tahun depan. Okey. Jadi untuk pelajar SPM yang ada dalam grup ni, ada form 5 kan dalam ni kan? Jadi mungkinlah perkara ni boleh bantu kamu sebab sebelum bulan Januari cikgu dah cover secara terperinci semua chapter sampai bab 8, bab 9, bab 10 sempat kot. Tak tahulah, tengoklah dulu macam mana. Okey. Okey. Jadi untuk form 4 walaupun kamu dah habis exam, tapi cuba simpan nota dan latihan yang cikgu tunjukkan untuk tahun depan. Kalau boleh lah, kalau boleh. Kalau boleh. Okey. Lepas tu, macam mana cara kelas kita, kelas revision ni berlangsung adalah cikgu akan bagi soalan awal dalam grup. Okey, masing-masing boleh buka grup kelas form 4. Inilah soalan awal cikgu pilih. Ni soalan awal cikgu pilih. Okey. Lepas tu, kamu dalam expectation cikgu expect kamu akan buat dulu. Jadi bila kamu buat, kamu akan study dan kamu akan, kalau ada soalan nak tanya, kamu boleh bertanya cikgu. Ini mula daripada bulan 11 kita pergi macam ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Okey, ada yang tak puas hati. Cikgu, saya nak hari ni 2 chapter. Okey, hari ni kita teruskan kepada chapter pertama, iaitu bab fungsi. Okey, cikgu akan tunjukkan dekat kamu chapter pertama bab fungsi. Dalam fungsi ni dia ada banyak benda nak kena cover. Dia ada banyak, 1, 2, 3. Dalam satu ni ada banyak pula dekat belah bawah. Dalam satu ni ada lagi. Dalam satu ni ada lagi. Kalau cikgu pergi kepada sejam sahaja kan, kita cubalah lepas ni kita jawab soalan. Lepas tu cikgu akan bagi soalan, cuba kamu buat jawab pula. Kita cuba, kita nak tengok kamu dapat buat ataupun tidak. Kita cuba. Okey. Jadi boleh ke semua nak cuba jawab ni? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey, Izzah boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Izzah exam bila? Bulan 12. Bulan 12? Bertulis. Bertulis. Oh. Izzah form apa? Form 4. Form 4. Okey. Okey lah. Okey, kalau form 4 sama je lah. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang bulan 12 tu, cikgu insya-Allah lah cover sampai bab 1, bab hingga bab 4. Kalau kamu buat bab bulan 12 tu pertengahan tahun, okey dah cover separuh daripada ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu akan pergi teruslah kepada soalan pertama. Cikgu langkah-langkah tau. Cikgu langkah-langkah. Masing-masing nampak ke skrin cikgu share? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, nampak. Alright, kita akan pergi kepada tajuk fungsi. Sebelum cikgu nak pergi kepada soalan ni, cikgu nak tunjuk dekat kamu yang fungsi ni, ada 3 jenis fungsi. Ada 3 benda yang kamu kena tahu dalam fungsi. Tak adil lah kalau cikgu buat terus soalan. Cikgu tunjuk dulu Okey, secara asasnya ada 3 benda main, perkara utama yang ada dalam fungsi. Yang pertama adalah perwakilan graf dan tata tanda fungsi. Ni yang perkara pertama dia. Ni perkara pertama dia. Jadi yang ni untuk apa ni? Ini untuk mengenal apakah itu fungsi. Yang kedua adalah fungsi gubahan. Fungsi gubahan ni apa? Fungsi gubahan, kamu tengok kat sini, bila dia skip A, B, tiba-tiba dia terus pergi kepada C. Ini kita maksud fungsi gubahan. Dia gubah. Dia skip lebih daripada 2. Kalau ada lagi satu, dia pergi daripada sini. Okey, itu adalah fungsi gubahan.
Shortcut kita panggil. Dan yang terakhir fungsi songsang. Fungsi songsang dia patah balik. Itu je senang cerita, itu sahaja. Dia patah balik. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan fungsi, cikgu nak kamu boleh define soalan yang kamu jawab, adakah jatuh dekat nombor 1, adakah jatuh dekat nombor 2 ataupun jatuh dekat nombor 3. Itu dulu. Itu dulu. Kalau yang tu kamu sangkut, susahlah. Susahlah dekat situ. Alright. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya soalan-soalan yang cikgu pilih. Okey, soalan-soalan yang cikgu pilih. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 22. Kita pergi kepada soalan nombor 22. Soalan 22 ni, dia sama je macam 23. Sama je macam 24. Jadi, cikgu akan selesaikan soalan 22. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya terus. Ada jelaskah semua? Jelas cikgu. Okey. Jelas, cikgu. Kalau tanya-tanya, jangan tanya benda lain pula. Jangan tanya benda lain pula. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan A. Ini adalah soalan dalam fungsi. Kita punya perwakilan graf dan tata tanda fungsi. Maksudnya ini adalah asas bagi fungsi. Jangan sangkut soalan nombor 22 sebab ini adalah asas bagi fungsi. Soalan 22 ni nak bagi kamu kenal je dia fungsi ataupun tak. Cara nak jawab fungsi. Okey, kita akan pergi kepada soalan A. Kamu kena faham fungsi ni apa. Fungsi ni kita pergi kepada sini, f(x) sama dengan x tolak 1. Fx ni apa? Fx ni adalah kamu punya image. Manakala x ni adalah kamu punya objek. Itu dia. Itu dia. Jadi dekat sini, bila dia bagi tahu A, bila F5, dia bukannya cakap bila image kamu 5. Salah. Bila dia kata F dalam kurungan 5, bermakna dia tengah bagi tahu kalau objek kita 5, apa kita punya image. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi dekat sini, bila kita berhadapan dengan soalan ni, maksudnya kita masukkan nilai 5 ke dalam X ni. 5 tolak 1. 5 tolak 1 dapat 4. Bermakna, kalaulah image kita 5, image kita atau objek kita 5, image kita 4. Kalau tata tanda fungsi tu dia jadi macam ni tau. Dia jadi macam ni. Ini domain, ini domain, ini kodomain. Jadi dekat sini kalau objek kita 5, ada nombor 5 dekat bahagian domain, jadi dia pergi kepada kodomain 4. Jadi hubungan antara garisan ni adalah fx sama dengan x tolak 1. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Boleh, cikgu. Yang lain nak dengar suara? Jelas? Jelas cikgu. Okey tak okey tu? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Alright. Okey, selesai. Okey, sekarang kita pergi kepada B. Yang B ni, bila kamu nampak gabungan GF5, ini kita panggil dia fungsi gubahan. Cikgu gabung teruslah tadi. Ini adalah soalan asas. Okey, soalan B di sini, soalan B di sini adalah kita bercakap tentang fungsi gubahan. Macam mana kita nak tahu dia fungsi gubahan? Senang cerita, dia ada lebih daripada 2 huruf dekat sini. Lebih daripada 1 huruf. Ada GF ke, ada apa-apalah, tak kisahlah, tapi lebih lah. Maksudnya dekat sini apa? Maksudnya 5 ni jadi objek. 5 ni jadi objek. Masa aku snap satu ke? Apa? Apa kan dia? Ingatkan dia cakap dengan cikgu tadi. Cikgu bukan ke Ya? GF tu yang dia punya objek 5 tu dia ada sama dengan 14. Okey, dia sama dengan 14. Nanti cikgu tunjuk Okey, cikgu nak terang ni dulu. Okey, macam mana kita nak tahu dia fungsi gubahan?
Okey, objek kita 5, maksudnya dekat sini apa tau? Dekat sini dia ada 2. G dengan F adalah image. G dengan F tu menjadi image kamu. Maksudnya dia jadi macam ni tau. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Mula-mula adalah kamu punya X iaitu 5. Pergi ke sini, ini adalah kamu punya Fx. Pergi pula ke sini, ini kamu punya Gx. Itu yang bermaksud, itu yang maksud dia fungsi gubahan. Okey, sampai sini ada jelaskah semua? Boleh faham? Boleh. Faham cikgu. Okey, baik. Boleh. Jadi dekat sini, kenapa dia bagi tahu sama dengan 14? Sebab sekarang dia nak cari nilai K. Bila dia kata nak cari nilai K, bermaksud dia kena bagi tahu dia sama dengan apa. Bermaksud dia kena bagi tahu dia sama dengan apa. Apa maksud dia? Okey, kamu boleh tengok kat sini. Cikgu nak kamu faham fungsi ni. Okey, F5 kamu dapat 4. Maksudnya sini 4. Sini 14. Maksudnya sini 14. Kamu nampak tak? Cikgu ulang balik lagi sekali. Tadi Fx kamu, bila kamu masukkan 5, image kamu akan jadi 4. Tiba-tiba dia kata G ke F, bila sampai ke sini, dia jadi 14. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Jadi cara nak buat dia senang sahajalah. Cara nak buat dia senang sahaja. Cikgu akan tunjukkan fungsi gubahan ni. Okey, yang pertama sekali, cikgu akan wakilkan 5 ni dengan Fx dulu. Fx dulu. Cikgu nak kamu faham. G dalam kurungan Fx. Jadi daripada sini tengok betul-betul. Kita buka dulu Fx kita. Fx kita X tolak 1. Masukkan dulu. G, gantikan Fx ni dengan X tolak 1. X tolak 1. Sama dengan 14. Jadi bila GF kita 5, jadi kita masukkan 5 ke dalam X ni. Jadi G 5 tolak 1 macam tadi kita dapat G sama dengan 4 pula sekarang. Jadi bila G sama dengan 4, kita ulang balik macam kita buat dekat A tadi. Kita ambil G kita, iaitu GX kita. Gx kita sama dengan Kx tambah 2. Bermakna kita masukkan 4 ke dalam X kita. Dia akan jadi 4K tambah 2. Jadi jangan lupalah dia sama dengan 14. Sama dengan 14. Boleh faham ke? Cikgu buat macam tu. Okey ke semua? Boleh follow? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Okey, 2 ni positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif 2. 14 tolak 2 dapat 12. Jadi 4 ni cikgu terus pindah ke sebelah. 4 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 12 bahagi 4, kita dapat 3. Jadi K sama dengan 3. Kena faham flow chart dia dulu. GF5 dekat sini. Bila kita faham, okey, ini adalah kita punya objek 5. Bukanlah bermaksud tiba-tiba dia jadi 14. Salah. Kamu kena faham, dia pergi dekat F dulu. Bila dia pergi dekat F dulu, maksudnya anak panah ke Fx ni, dia jadi 4 dekat sini. Macam mana dia jadi 4 dekat sini? Yang ni, kamu cikgu highlight kat sini. Dia jadi 4. Nampak? Dia jadi 4. Kemudian apabila G masuk kepada 4, barulah dia jadi 14. Sebab itulah cikgu buat 14 kat sini. Okey, inilah soalan nombor 22. Okey ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Ni nombor 22. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Cikgu nak tanya. Aizul ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Sekejap cikgu tengok chat. Siapa-siapa ada soalan nak tanya boleh buka chat boleh buka chat, cikgu nak jawab. Nathaniel ada soalan nak tanya, Nathaniel? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu akan proceed kepada soalan berikutnya iaitu soalan 23. Siapa yang tak faham tentang fungsi gubahan, tengok betul-betul. Lagi sekali cikgu terang. Lepas ni 24 kamu buat. Sekarang cikgu akan pergi kepada 23.
Cikgu akan pergi kepada soalan 23. Okey, boleh screenshot dulu soalan nombor 22. Ada yang tak sempat salin, boleh screenshot dulu. Kaisara jelas Kaisara 22. Jelas cikgu. Okey, kita pergi kepada kita punya 23. HGX. Okey, kalau kamu pening lagi, apa maksud HGX ni? Ini adalah fungsi gubahan tau. HGX. Okey, X yang pertama adalah kita punya satu bulatan. Dia pergi kepada satu lagi, kita buka belakang X ni ada G. Jadi, dekat sini kita panggil dia GX. Okey, G je lah, G je, G pun boleh. G. Lepas tu belakang G ni ada lagi satu. Belakang G ni ada lagi satu. Nama dia H. Jadi, nama dia H. Itulah dipanggil sebagai fungsi gubahan. Dia ada lebih daripada satu fungsi. Okey, habis. Okey, lepas tu GX 2X tolak 3 ni apa? G ke X ni, 2X tolak 3 ni, inilah fungsi dia. Maksudnya kamu boleh tengok tau, kamu boleh tengok ke depan. Tak faham bagi tahu, cikgu nak terangkan. Okey, GX dekat sini, GX dekat sini, maksudnya hubungan daripada sini ke sini adalah G ke X adalah 2X tolak 3. Manakala hubungan HX, hubungan HX dekat sini, H ke X tau, H ke X tau, H ke X. Maksudnya kalau kamu masukkan X ke dalam H, dia akan jadi macam ni. H, X, 4X. Okey, selesai. Ini gambaran sahaja. Okey, Kanda jelas ke sampai sini, Kanda? Jelas cikgu. Okey. Sekarang ni dia minta HGX. Maksudnya apa? Dia minta okey, ni ada ni cikgu tersilap. Cikgu tertarik sampai hujung kat sini ni. Cikgu tersilap, sorry. Okey, jadi dekat sini apa maksud HGX ni? HGX dekat sini adalah daripada sini dia nak terus langkah. Inilah kita panggil HGX. Itulah kita panggil dia fungsi gubahan. Jadi nak selesaikan HGX dekat sini, yang pertama sekali kita buka dulu GX dia. Kita buka dulu GX dia. Mana GX dia? H. Kamu salin GX kamu. Dekat sini kamu dapat 2X tolak 3. Okey, itu GX. Habis. Sekarang kamu masukkan pula HX kamu. Yang ini akan jadi X untuk HX. Saya ulang. Yang dalam kurungan ni akan jadi X untuk HX. Kamu boleh tengok HX dekat sini 4X. Maksudnya 2X tolak 3 ni digantikan ke dalam ini. Jadi dia jadi 4 dalam kurungan 2X tolak 3. Lepas tu bukalah 4 darab 2X. Kita dapat 8X. 4 darab negatif 3 kita dapat negatif 12. Maksudnya kalau dia nak langkah daripada X ke H, dia punya fungsi dia dekat sini adalah 8X tolak 12. Boleh faham ke semua fungsi ni? Okey. Alright tak alright? Alright cikgu. Okey, itulah dia. Itulah dia. Okey. Izzah jelas ke Izzah? Boleh faham? Terima kasih cikgu. Okey, baik. Ini adalah jawapan untuk A. Sekarang kita buat pula soalan B. Soalan B dia nak minta nilai X apabila HGX adalah sama dengan 1/2 GX. Benda ni masuk SPM tau. Benda ni SPM 2009. Tak apalah lama pun. Tapi kita nak cakap soalan ni bentuk SPM. Okey. HGX tadi kamu dah cari 8X tolak 12. Kamu gantikan saja 8X tolak 12 dekat sini. Sama dengan 1/2 GX kamu apa? GX kamu 2X tolak 3. Gantikan 2X tolak 3. Selesai. Okey, habis. Jadi dekat sini kita carilah nilai X. Kita cari nilai X.
Okey, nak cari nilai X, nak hilangkan 1/2 ni, dia jadi macam ni tau. Dia jadi macam ni. Kok ada yang confuse, dia jadi macam ni. 1 ni darabkan dengan kurungan, dia jadi 2X tolak 3 per dengan 2. 2 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 8X tolak 12 dalam kurungan darab dengan 2. Okey. Jadi 8 darab dengan 2 kita dapat 16X tolak dengan 2 darab 12 kita dapat 24. Selesaikanlah macam biasa. Selesaikan macam biasa. Apa maksud macam biasa? Carilah sebutan serupa. 2X positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 2X. Ni negatif 3. 24 ni negatif pindah ke sebelah dia jadi positif 24. 16 tolak 2 kita akan dapat 14X. Tolak 3 tambah 24 kamu dapat 21. Jadi dekat sini kamu pindah ke sebelah 21/14. Jadi boleh kecilkan guna sifir 7. 21 jadi 3, 14 bagi 7 jadi 2. Jawapan dia adalah 3/2. Okey. Kaisara, Kaisara, boleh faham ke cara cikgu cari nilai X ni? Boleh? Faham cikgu. Okey. Kamu jangan confuse pula. Yang ini daripada sini ke sini, daripada sini ke sini, ini bukan dalam tajuk fungsi. Ini dalam tajuk persamaan linear. Jadi kamu kena kukuhkan persamaan linear. Jadi nak kukuh persamaan linear, jangan lupa masuk kelas cikgu hari Sabtu. Hari ni lah. Pukul 9 hingga 11. Kamu boleh masuk juga tau. Okey, free. Okey, jadi dekat sini, yang inilah fungsi dia. Inilah fungsi. Ini sampai sini je sebenarnya tajuk fungsi. Tapi sampai nak selesaikan ke bawah ni, kamu kena faham persamaan linear. Ada jelaskah semua? Soalan nombor 23, boleh faham? Faham juga. Okey, selesai. Alright. Okey, jadi daripada soalan 23 ni, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak dekat cikgu? Ada tak nak tanya soalan dekat cikgu? Ke tak ada? Tiada cikgu. Tiada. Okey, jadi kalau tiada, kita cuba buat satu soalan yang lebih kurang sama macam di hadapan. Okey. Soalan dia cikgu sendiri cari. Soalan 31. Okey, ni 4 markah kot. 4 markah. Jadi soalan 31 berdasarkan apa yang cikgu terang ni, cuba selesaikan. Kejap semua. Cikgu pilih soalan kejap. Takut cikgu langkah fungsi perubahan. Sorry. 24 ni boleh buat ke? Tak apalah. Okey, masing-masing buat soalan nombor 24. Takut ada yang dah buat kan? Okey, buat soalan nombor 24. Sorry. Putra sempat ke buat, Putra? Sempat buat. Tapi A tu tak pasti macam mana buat. Okey, masing-masing buat nombor 24. 24 ni Putra dah buat ke? Dah. Dah, bagusnya Putra. Okey, baguslah Putra. Okey, masing-masing cikgu bagi masa tak lama pun. Cikgu bagi masa 2 minit sahaja. 2 minit sahaja. Tepat pukul 9 suku, nampak? Dah 9 suku dah. Lagi 15 minit dah sejam dah kelas kita. Okey, 9 suku cikgu akan teruskan kepada penerangan. Okey, 2 minit daripada sekarang. Selesaikan. 2 minit je. Izzah sempat buat ke Izzah? Dapat tapi rasa macam salah. Ha? Rasa macam salah. Salah yang tadi ke? Nombor 22 dengan 23? Tak, yang 24. Cuba buat sendiri tapi rasa macam salah je. Tak apa, cikgu tunjuk.
Kak Sarah, 22 dengan 23, cikgu terang tu boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Safia jelas ke Safia? Jelas. Okay, Kanda ada soalan Kanda? Tak ada itu. Okey. Okay, semua 1 minit lagi. Okey, 24 tak dapat buat. Okey, tak apa, ikut tunjuk. Okey, dah selesai sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 24. Kanda dapat ke Kanda jawapan A? Dapat tu. Okey, bagus. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama sekali, nyatakan syarat nilai X supaya fungsi H tertakrif. Sebelum cikgu jawab apa yang dimaksudkan dengan tertakrif, kita faham dulu apa itu tertakrif. Nah, maksudnya kalau cikgu nak jawab A ni, boleh je nak terus jawab. Tapi kalau kita jawab je tapi tak terang apa itu tertakrif, apa point dia. Jadi dekat sini, cikgu buka buku, cikgu tunjukkan dekat kamu. Ini nota dia. Ini nota dia. Salin. Ini adalah nota yang dinamakan sebagai fungsi tertakrif. Fungsi tak tertakrif dengan fungsi tertakrif. Fungsi tak tertakrif adalah, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia infinite function. Fungsi tak tertakrif adalah fungsi di mana penyebutnya bersamaan dengan kosong. Cikgu ulang. Ni salin tau, ni salin. Fungsi tak tertakrif adalah fungsi di mana penyebutnya bersamaan dengan kosong. Maksudnya, kalau kita cakap tak tertakrif, denominator sama dengan kosong. Jadi, bila dia cakap tertakrif, kita kena faham kita punya denominator mesti tak sama dengan kosong. Itu cara dia. Penyebut ni pembawah lah, pembawah. Jadi, cara kita nak buat soalan A, kita ambil 3X tolak 2. Kalau dia cakap tak tertakrif, jangan kamu sama dengan kosong. Kamu buat tak sama dengan kosong. Jadi, daripada sini kamu apa? Barulah kamu boleh cari nilai X. Barulah kamu boleh cari nilai X. Jadi, 3X tolak 2. Negatif 2 pindah ke sebelah. Dia jadi positif 2. 3 ni darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Jadi, dekat sini, X tu tak boleh jadi 2/3. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Alright. Okey, cikgu nak tanya kamu. Cikgu nak tanya Ili Syafiqah. Ili Syafiqah nak SPM kan? Ili Syafiqah, kenapa X tak boleh jadi 2/3? Sebab fungsi tak tertakrif. Bukan. Tak tahulah cikgu. Okey. Kita masukkan 2/3 dalam kita punya fungsi. Kita cuba. X/3X tolak 2. Okey, cikgu masukkan dekat atas ni
2/3. Okey, dekat atas 2/3. Okey, dekat belah bawah 3, 2/3 tolak 2. Kenapa dia tak boleh jadi 2/3? Ni tertakrif dengan tak tertakrif ni. Ada belajar, ada yang belajar tapi tak faham apa tu tertakrif dengan tak tertakrif. Jadi dekat sini kita selesaikan belah bawah dia. 3 darab dengan 3. 3 bahagi 3 dapat kosong. 3 bahagi 3 dapat 1, hilanglah 3. 2 tolak 2 dapat kosong. Cuba masing-masing tekan kalkulator belah bawah ni dapat berapa? Cuba masing-masing tekan kalkulator belah bawah tu dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa? Putra dapat berapa Putra? 3 dalam kurungan 2. Okey, kita dapat kosong. Kosong. Dalam matematik, apabila apa-apa fraction, cuba masing-masing tekan dalam kalkulator 5 bahagi kosong. 5 bahagi kosong dapat berapa? Math error. 5 bahagi kosong dapat apa? Math error. Math error. Apa maksud math error? Maksudnya tak ada nilai. Tak ada nilai. Infinity. Dia bukan infinity tau. Dia tak ada nilai. Dia tak ada nilai. Math error bermaksud dia tak ada nilai. Maksudnya dia tak kosong ni ada nilai tau. Kosong ni ada nilai. Jadi bila math error, nombor tu tak ada dalam matematik. Jadi dekat sini sebab itulah kita belajar tertakrif dengan tak tertakrif. Kita nak tahu bila X ni digantikan dengan nombor apa, bila nombor ni kita gantikan, maksudnya X ni tak boleh digantikan dengan 2/3. Kalau X ni digantikan dengan 2/3, pecahan tu ataupun nombor tu adalah nombor yang tak ada nilai. Kosong ni ada nilai lagi. Kosong ni ada nilai lagi. Tapi bila sampai math error, dia tak ada nilai. Jelas ke semua untuk soalan A? Sampai situ saja soalan A. Boleh faham? Yes. Nak dengar suara sikit? Jelas ke semua? Jelas. Hilang dah. Jelas. Izzah jelas ke Izzah? Jelas cikgu. Okey, itulah dia kenapa ada tertakrif dan tak tertakrif. Okey, selesai dah soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. HG sama dengan 10. HG kita 10. Okey, jadi macam cikgu ajar tadi, mula-mula kita masukkan dulu HGX. Kita selesaikan GX dulu. Okey, jadi HGX kita apa? X tolak 8. X tolak 8. Jadi bila dia kata 10, masukkan 10 ke dalam X ni. Jadi H 10 tolak 8. Dekat sini kita dapat 2. Baru kamu masukkan nilai H kamu. Bila H 2, dia jadi macam mana? Okey. Dia jadi Putra buat macam mana Putra? Gantikan semua X dekat X tu. Yes, pandai. Jadi dekat sini HX kita kan, HX kita kan X/3 X tolak 2. Kita gantikan 2 ke dalam semua. Kita gantikan kedua dalam semua X dekat sini. Jadi dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapatlah jawapan dia 2/4. Yang mana boleh dikecilkan jadi 1/2. Jelas ke semua soalan B? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, semoga jelas. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Aizul, ada nak tanya soalan tak Aizul? Tak ada. Tak ada. Okey, Nathaniel, ada nak tanya soalan tak Nathaniel? Tak ada cikgu. Okey, Kaisara macam mana Kaisara? Jelas dah Kaisara? Dah jelas dah cikgu. Okey, bagus. Okey, habis dah. Habis dah soalan 24. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan 25. Okey, soalan 25, cikgu bagi masing-masing cuba selesaikan. Macam biasa, 1 minit sahaja. Sebab soalan ni senang. 25, 1 minit sahaja cuba selesaikan soalan 25. Cikgu nak minum air.
Okey, masa menjawab sudah pun habis. Jadi cikgu akan mula selesaikan soalan 25. Jadi cikgu harap kamu dah buat dulu tau. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan ni. Mula-mula sekali dia minta GH2. Okey, GH2 ni kamu jangan pandang G dulu, kamu pandang H dulu. Kamu selesaikan H dia dulu. Jadi GH2 ni masukkan nilai H X, masukkan nilai H X iaitu 2X. Barulah kamu masukkan 2 ke dalam ni. G 2 darab dengan 2 barulah kamu dapat G4. Ulang step yang sama, G4. Masukkan GX, 4X tolak 7. Jadi 4 ni ke dalam ni. 4 darab dengan 4 tolak 7. 4 darab 4 dapat 16 tolak dengan 7. Jadi 16 tolak dengan 7. Kita dapat jawapan dia 9. Jelas ke semua? Boleh faham 25? Senang je 25 tu. Okey ke? Nak dengar suara sikit? Okey ke? Jelas cikgu. Alright. Okey, siapa yang rasa susah 25 ni? Anas ada tak Anas? Okey. Jadi, cikgu nak masing-masing kita akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Masih lagi dalam fungsi gubahan, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 26. Okey. Rujuk contoh yang cikgu buat dekat 25, buat nombor 26. Buat nombor 26. Satu minit je tau. 1 minit je. Iza dapat buat ke Iza? Dapat cikgu. Ini Syafika dapat ke? Dapat. Okey, selesai. Jadi cikgu akan pergi kepada soalan 26. Okey, sekarang ni dia tak bagi nilai tau pada kita punya fungsi gubahan. Kita ada G, F, X. Cara dia adalah kamu masukkan dulu Fx. Masukkan Fx 5x tambah 6. Itu yang pertama. Kemudian yang ni, yang kurungan ni akan jadi X untuk G. Jadi X untuk G adalah 2X tolak 1. Dia jadi macam ni tau. Dia jadi 2 salin balik 5X tambah 6 tolak 1. Selesaikan 2 darab 5X kita dapat 10X. 2 darab 6 kita dapat 12 tolak 1. 10X 12 tolak 1 kita dapat 11. Ini jawapan kita. Jelas ke semua? Soalan nombor 26. Okey. Jangan silap tau 26 ni. Kalau 25, 26 ni masuk ni memang orang kata bonus lah. Nathaniel jelas Nathaniel? Jelas cikgu. Okey, mantap. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 27. Okey, untuk soalan nombor 27, cikgu nak masing-masing selesaikan. Cikgu bagi masa 2 minit saja. Cikgu, kenapa masa sekejap-sekejap? Okey, cikgu minta maaf sebab soalan ni cikgu dah bagi dalam grup. Jadi cikgu expect macam buat lah. Tapi kalau tak buat, boleh buat. Guna 2 minit ni. Tengok sampai mana kamu boleh buat. Kaisara, 27 ni dapat buat tak? Tak cikgu. Tak dapat? Tak. Tak dengar? Tak dapat cikgu. Tak dapat. Okey, tak apa. Cuba selesaikan. Kanda, 27 dapat buat kanda?
Kanda Aizul dapat buat Aizul? Aizul dapat buat ke Aizul? Dapat. Okey. Okey, selesai dah masa yang diberikan. Putra dapat buat Putra? Ya. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Okey, jadi untuk soalan ni, kalaulah kamu pening sangat kan baca macam ni kan. Pening lah, tak faham lah baca macam ni, berterabur sangat lah. Kamu keluarkan lah, tak ada siapa pun marah kamu untuk tulis satu-satu. Contohnya fx ni 3. Okey, keluarkan dulu. Fx sama dengan 3x. Okey, Gx kamu keluarkan. Gx sama dengan H tolak Kx. Dengan keadaan H dan K ialah pemalas, ungkapkan H dalam sebutan K. Maksudnya apa? Dia nak H ni sama dengan apa? Tu maksud ungkapkan. Tu yang pertama. Dan yang terakhir, GF1 sama dengan 4. Jadi, kamu kena mulakan jalan kerja kamu daripada sini. Kamu kena mulakan jalan kerja kamu daripada sini. Okey. F sama dengan 1. F1 bermakna G. Kalau kita cakap fx ni, fx kita, fx sama dengan 4. Cikgu masukkan fx ni 3x. G 3x sama dengan 4. Sekarang apabila ada 1 dekat sini, 1 ni masukkan ke dalam x. Jadi G 3 darab dengan 1. Jadi kita dapat G 4 sama dengan 4. Okey, yang pertama sampai situ jelas? Boleh faham semua? Okey tak okey? Alamak. Okey. Alright. Okey, sampai G ni, cikgu akan buat dekat atas. Gx, kita faham Gx dulu. Gx kita adalah H tolak. Kita punya Gx kita adalah Gx sama dengan H tolak Kx. Jadi bila G4 maksudnya nilai X tu kita gantikan dengan 4. Jadi dia akan jadi macam ni. H tolak K4 sama dengan 4. Jadi kita akan dapat H 4 dengan K negatif 4K sama dengan 4. Sekarang dia bagi tahu ungkapkan H. Jadi H kena duduk sorang-sorang. Jadi negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif. H sama dengan 4 tambah 4 Dia 3K, tambah cikgu. 4. 3. Oh, sorry. 3. Kenapa cikgu buat 4? Ni 3 darab 1 3 darab 1 dapat 3. Sorry, 3 darab 1 dapat 3. Ni pun 3 lah. Ni pun 3. Ni 3. Sorry. Cikgu mamai kot. Ni 3 Ni 3. Jadi dekat sini inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua nombor 27? Jelas, cikgu. Ini nombor 27. Okey, selesai. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya yang ni kita dah mula masuk kepada fungsi songsang. Nombor 34. Nombor 34. 34, kalau kamu nampak ada tanda ni, kalau kamu nampak ada tanda G kuasa negatif 1 ni, itu dikira sebagai songsang. Kalau matriks, ingat lagi tak matriks? Ada yang form 4 kan? Kita apa? G kuasa negatif 1, bila kamu ada nampak negatif 1 ni, maksudnya dia mewakilkan songsang. Maksudnya kamu dah kena faham soalan ni dah masuk kepada fungsi songsang. Ada jelaskah semua? Boleh faham? Boleh, Go. Okey, baik.
Alright, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 34. Putra 34 ni Putra boleh buat tak? Tak boleh. Kanda boleh buat tak nombor 34 ni, Kanda? Boleh tu. Oh, mantaplah Kanda Semoga jelas lah. Okey, untuk nombor 34 masing-masing cikgu akan selesaikan soalan A. Iza boleh buat tak 34? Tak. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan jelaskan 34. Lepas ni 35. 35 tak best. 33 ada kot. 33. Okey, 33 kamu cuba buat. Okey, macam tu Okey. Jadi 34 cikgu akan buat. Ili Syafiqah boleh buat tak nombor 34 ni? Belum buat. Tak dengar. Tengah buat? Belum buat. Oh, belum buat. Okey. Jadi kalau belum tak tahu lagi lah boleh ke tak? Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 34. Okey. Jadi kita kena faham jika seorang murid, okey kita faham lah. Okey, ini set kita. Ini set X, ini set Y, ini set Z. Okey. Jadi diberi bahawa fx kita 2x tambah 3. G songsam ataupun kuasa negatif 1f adalah sama dengan 3x tambah 1. X tak boleh sama dengan kosong. Kenapa? Kenapa dia ada tulis X tak boleh sama dengan kosong? Penjelasan dia macam cikgu terang tadi sebab ada mat error. Kalau kamu perasan, okey X ni tak boleh jadi nombor tertentu. Sebab dia tak nak kamu gantikan sebab dia akan jadi mat error. Okey. Jika seorang murid menulis A sama dengan kosong, cikgu pergi kepada soalan A. Tentukan sama ada nilai itu betul atau salah. Berikan sebab anda. Jika seorang murid menulis A adalah 10. A maksudnya dia cakap apa? A ni adalah 10. Betul ke? Jadi dekat sini kita kena kira dulu. Jadi daripada fx kita apa? Fx kita keluarkan. Fx kita adalah 2x tambah 3. Kita masukkan 3. Jadi bila kita masukkan 3, kita akan dapat 2 darab 3 tambah 3. 2 darab 3 kita dapat 6. Tambah 3 kita dapat 9. Jadi A ni bukan 10. A ni adalah 9. Jadi kita cakap apa? Nilai itu salah. Nilai adalah salah. Jelas ke semua untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Jelas. Itu cara dia. Itu cara dia. Okey. Habis dah untuk A. Kalau ada siapa-siapa yang kurang faham, bagi tahu cikgu akan jelaskan. Sekarang kita akan pergi kepada B. Kita akan pergi kepada B. B ni panjang sikit. Jangan terlalai sikit tau. Nanti kamu macam, alamak boleh buat ke ni? Okey. Jadi untuk soalan B. B, G kuasa negatif 1x ni sama dengan apa? Sekarang ni, daripada sini, kita kena pisahkan. Sekarang ni kita punya persamaan adalah G negatif 1 fx adalah 3 per x tambah 1. Sekarang ni dia nak pisahkan, dia nak G kuasa negatif 1x sahaja. Okey, jelas semua soalan dia? Boleh faham? Faham. Okey, baik. Mula-mula sekali, step yang pertama sekali adalah kamu masukkan nilai fx. Sebab kita nak G negatif 1 je, kita masukkan nilai fx. Jadi nilai fx kita adalah 2x tambah 3. Jadi G kuasa negatif 1, fx kita 2x tambah 3 sama dengan 3 per x tambah 1. Okey, habis dekat sini. Okey. Sampai sini semua jelas ke? Sampai sini semua jelas? Jelas. Okey, Jelas. baik. Baik. Okey, ini kita bercakap tentang fungsi tau. Kamu jangan pandai-pandailah pula. Okey, ini darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi.
Salah. Kalau dia fungsi, dia bukan darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Maksudnya kalau kita nak tinggalkan G negatif 1, jangan pula kamu cakap, oh, siapa yang buat macam ni salah kalau tak nampak cikgu tunjuk Okey, siapa buat macam ni salah. Sebab apa dia buat macam ni? Sebab dia kata sini darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Siapa buat macam ni salah. Jadi rasa-rasa kita kena buat macam mana? Natania, rasa-rasa kita kena buat macam mana, Natania? Yang B saya tak tahu cikgu. Cikgu, tukarkan X tu jadi 2X tambah 3 kan? 2X tambah apa? Tukarkan X yang bawah 3 tu jadi 2X tambah 3. 2X tambah 3. Yang mana? Yang mana Putra? 2X tambah 3. Yang ni ke? Tak, Ni. X ke bawah 3 tu ada X ke bawah kan dekat 3X tambah 1. X tu tukar jadi 2X tambah 3. Oh, okey. Okey. Yang itu boleh. Okey. Jadi Putra cakap macam tu kan? Yang itu boleh. Itu betul dah. Putra buat tu betul dah. Betul dah. Tapi Putra terlangkah satu lagi step. Betul dah apa Putra buat tu. Tapi Putra terlangkah satu lagi step. Okey, cikgu nak tanya Kanda. Kanda, apa step yang terlangkah dekat sini Kanda? Tahu Kanda? Saya tak guna cara ni tu. Saya selalunya saya buat F songsang. Saya masuk dalam G songsang F songsang Yes. Betul lah tu. Itulah cara dia. Jadi dekat sini kita kena songsangkan dulu baru kita boleh masukkan. Dia bukannya boleh terus masukkan, dia kena songsangkan dulu. Sebab kita nak pindahkan benda ni tau. Kita nak pindahkan benda ni. Jadi kita tak boleh gantikan. Kita bukan, kalau kita gantikan maksudnya kalau kita gantikan dia jadi macam ni, 2X tambah 3. Kalau Putra cakap kita gantikan, okey, 2X tambah 3 tambah 1. Jadi ni bukan G tolak 1X lagi. Dia masih lagi 2X tambah 3. Sebab dia hanya menggantikan. Jadi kita nak alihkan benda ni tau. Kita nak alihkan benda ni. Jadi bila kita nak alih, kita kena songsangkan. Okey, go job. Okey, jadi dekat sini, okey, terima kasih semua kepada yang menjawab. Kita kena songsangkan dulu. Jelas ke semua? Boleh faham step ni? Jelas cikgu. Okey. Jadi untuk yang warna hijau ni cikgu songsangkan. Macam mana nak songsangkan? Okey, macam mana nak songsangkan? Dia macam ni je, kita ambil cara mudahnya lah. Okey, 2X tambah 3 kita buat sama dengan Y. Sekarang ni kita ungkapkan X. Maksud ungkapkan X, bila dah sama dengan Y ni kita tinggalkan X tu seorang-seorang. 3 ni pindah ke sebelah, dia jadi Y tolak 3. 2 ni darab, pindah ke sebelah, dia jadi Y tolak 3/2. Tu cara dia. Itu cara dia. Jadi daripada kita dah songsangkan ni, baru kita boleh menggantikan. Baru kita boleh menggantikan. Dia jadi macam mana tau? Dia jadi macam ni. G kuasa negatif 1 disebabkan dia dalam in terms of Y, kita jadikan dia 3X ni, 3 dekat atas ni 3 per X tambah 1, dia akan jadi 3. Kita salin balik yang warna hijau ni. Y tolak 3/2, barulah kita buat tambah 1. Itulah maksud baru kita boleh gantikan dia kat situ. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Boleh faham sampai situ? Jelas. Ya, Kanda? Jelas cikgu. Okey, jelas. Kalau nak terus buat X pun tak ada masalah. Kalau ada yang tanya cikgu kan, cikgu saya nak buat terus jadi X pun boleh ke cikgu? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maksudnya apa? G tolak 1X, 3X tolak 3/2. Tak ada masalah. Tapi ini kita ikut aturan. Dia. Jadi kita selesaikan dulu. Okey, kalau kamu nampak pecahan dia macam ni, maksudnya 2 ni kan, dia bawa ke atas tau. 2 darab dengan 3.
2 darab dengan 3. Kok kamu tak faham kan? Kalau cikgu cakap 1/2/3, maksudnya 3 ni darab dengan 1, hasil dia akan dapat 3/2. Ke tak faham juga? Tak faham juga, cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Kenapa boleh darab pula cikgu dekat atas ni? Kenapa boleh darab pula dekat atas? Okey, dia macam ni penjelasan dia. 1/2 bahagi dengan 3. Jadi kita kena tukar dia jadi darab. 1/2. 3/1 kita kena flipkan dia. 3. Bila kita 1/2 kan bahagi 3 kan? Kita kena flipkan dia. Kita kena flipkan nombor 3. Kita kena flipkan nombor 3. Tadi 3 dekat atas. Sekarang ni 3 kena ke bawah. Lepas tu 1 ke atas. Alamak. Macam pelik je kan? Tak apa. Konsep dia sama je. Konsep dia sama. Okey, untuk yang tak faham, tengok yang kotak warna merah tau. Tengok kotak warna merah. Cikgu buat dekat sini. 3 bahagi besar bahagi dengan y tolak 3/2. Jadi bahagi kita kena tukar dia jadi darab. Bila kita tukar dia jadi darab, kita kena flip. 2 ni dekat belah bawah, kita kena bawa dia ke atas. Y ni dekat atas, kita kena bawa dia ke bawah. Jadi 3 darab dengan 2, kita dapat 6y/3. 6/y tolak 3. Jadi dekat sini, jadilah dia 6y tolak 3 tambah 1. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh aku. Boleh Okey. cikgu. Jadi sekarang kita nak gabungkan dia. Panjang sikit jalan kerja dia. Tapi siapa buat sampai sini sebenarnya dah dapat markah dah. Siapa buat sampai sini dah dapat markah dah. Tapi tak lengkap lagi lah. Sebab kalau fraction, kita kena jadikan dia single fraction. Jadi macam nak jadikan dia single fraction? Okey, 1 ni sebenarnya 1/1. Bila kita nak gabungkan fraction dia, kita tengok denominator dia y tolak 3. Jadi sini kena darab dengan y tolak 3. Sini kena darab dengan y tolak 3. Dia jadi apa? Dia jadi 6 y tolak 3 tambah y tolak 3 per y tolak 3. Jadi bila dia dah sama, kita boleh gabungkan dia. Boleh gabungkan dia 6 tambah y tolak 3 per y tolak 3. Sampai sini okey ke? Boleh follow lagi ke? Ke kamu dah pening dah? Okey ke? Pening sikit. Pening sikit ke? Putra pening dah ke? Okey. Cikgu tunjuk dulu sampai habis. Nanti cikgu akan terangkan balik. Okey. Jadi dekat sini, cikgu boleh selesaikan 6 tolak dengan 3. Cikgu dapat dia 3 tambah y per y tolak 3. Ini adalah untuk G tolak 1y sama dengan 3 tambah y tolak 3. Jadi sekarang ni, dia nak kita gantikan dia dengan x. Jadi kita gantikan dia dengan x. Jadi x 3 tambah x, y pula dah. Kita akan dapat x tolak 3. Ni jawapan dia. Tu cara dia. Izzah dah pening ke sampai sini, Izzah? Sikit. Okey, jadi okey, cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Siapa pening cakap saya. Siapa boleh follow cakap boleh follow. Siapa pening cakap saya pening. Okey, siapa boleh follow tulis dekat chat. Okey, boleh follow. Kalau okey, Nathania boleh follow. Okey, kalau boleh follow tulis boleh follow. 3x. Okey, boleh follow cikgu Zulaika, bagus. Siapa pening tulis pening. Saya pening sikit. Okey, Kaisara pening. Lagi. Komen. Boleh follow. Okey, Izzah, Kaisara. Lagi. Ili Syafika, macam ni Ili Syafika? Pening ke? Oh, Ili Syafika pening Christina pening Okey. Boleh. Saya pening. Ramai pening daripada boleh follow. Okey. Cikgu akan terangkan daripada awal. Okey, jadi cikgu akan rujuk ni. Okey, jadi cikgu nak kamu fokus. Jalan kerja dia panjang sikit. Jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada daripada awal. Boleh ke? Ikut cikgu? Cikgu nak jelaskan balik daripada awal. Okey, boleh? Boleh cikgu. Nak dengar suara boleh ke?
Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi sekarang ni dia nak G negatif 1 X adalah berapa? Sekarang bila dia nak G negatif 1 kuasa negatif 1 X sama dengan berapa? Dia bagi apa? Dia bagi G kuasa negatif 1 F X sama dengan 3X tambah 1. Izzah, sampai sini boleh follow? Boleh Okey, cikgu. okey, Izzah ikut cikgu kan, yang lain ikut Izzah kan. Okey. Jadi sekarang ni cikgu gantikan nilai fx. Dekat sini fx cikgu adalah 2x tambah 3. Cikgu gantikan nilai fx dekat sini. Okey, sampai situ boleh follow Izzah? Boleh lagi cikgu. Okey, baik. Jadi sekarang ni jangan sesekali pergi pindahkan bahagi jadi darab. Ataupun darab jadi bahagi. Silap. Siapa buat macam tu silap. Untuk pindahkan fungsi bukan tambah jadi tolak, positif jadi negatif, negatif jadi positif, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Bukan macam tu. Jadi nak pindahkan fungsi, kamu kena songsangkan dia. Sampai situ boleh faham Izzah? Boleh cikgu. Okey. Jadi bila kita nak songsangkan dia, kita kena let y. Jadi 2x tambah 3 sama dengan y. Jadi kita kena ungkapkan x ni in terms of y. Jadi dekat sini cikgu alih 3, cikgu alih 2, cikgu dapat x sama dengan y tolak 3 per 2. Sampai situ Izzah boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Daripada sini, baru cikgu boleh bawa pergi ke sebelah. Baru cikgu boleh bawa pergi ke sebelah. Tapi kenapa in terms of y? Sebab dekat sini dia y. Y tolak 3 per 2. Kalau kamu nak buat x terus pun tak jadi masalah. Kalau kamu nak buat x terus pun tak jadi masalah. Maksud cikgu, maksud cikgu, kalau nak buat x terus pun tak jadi masalah. Maksudnya apa? Maksudnya kamu nak tukar terus. Okey, ini x, ini x. Kamu tak nak buat terus tu tak jadi masalah. Tapi cikgu buat dulu y. Tapi hujung-hujung tu cikgu tukar je. Tak jadi masalah. Okey, sampai sini boleh faham Izzah? Boleh cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu selesaikan fraction ni, cikgu nak bagi dia senang baca. Sebab jawapan kena dalam single fraction. Jadi 3 pecahan besar ni dia jadi bahagi. Lepas tu y tolak 3 per 2, y bahagi y tolak 3 per 2. Jadi nak selesaikan pecahan, kalau dalam keadaan bahagi, kita kena jadi dia darab. Jadi darab, nak jadikan pecahan dia darab, kita kena flip pecahan kedua. 2 ni ke atas, y tolak 3 ke bawah. Jadi bila 2 dah ke atas, 3 ni boleh darab dengan 2 dapat 6. Jadi 6 per y tolak 3. Dapat dekat sini. Okey, sampai situ Izzah boleh faham? Boleh. Okey. Tambah 1. 1 ni kalau kita nak jadikan dia fraction, 1 per 1. Jadi macam mana kita nak gabungkan dia? Kalau fraction, tambah ke, tolak ke, denominator kena sama. Pembawah kena sama. Sebab tu tiba-tiba cikgu darab y tolak 3. Sebab cikgu nak samakan pembawah. Nampak pembawah dia dah sama. Tapi dengan syarat atas pun kena darab dengan y tolak 3. Jadi kita dapat y tolak 3 per y tolak 3. Sampai situ boleh faham Izzah? Boleh cikgu. Okey. Sekarang ni bila pembawah dah sama, ada 2 fraction yang pembawah dah sama, kita boleh gabungkan menjadi satu fraction. Jadi y tolak 3, denominator dia jadi y tolak 3. Yang atas gabungkan 6 tambah y tolak 3. Sampai sini boleh Izzah? Boleh cikgu. Jadi sebutan serupa 6 tolak 3 kita dapat 3, 3 tambah y per y tolak 3. Sampai sini dapat? Dapat. Okey. Sekarang dia nak x. Jadi janganlah kekalkan dia y. Kita gantikanlah dia dengan x. Jadi bila kamu gantikan dia x kat sini, jadi yang jadi y, yang huruf y, kamu tukar kepada x. Sampai situ boleh faham Izzah? Boleh. Okey, baik. Habis. Boleh follow dah? Boleh follow dah? Dah. Okey. Yang lain macam mana? Okey. Langkah dia simple sebenarnya. Ya, betul lah macam tu Zulaikha. Mantap. Langkah dia macam tu je. Cari fungsi songsang. Dia, kenapa dia jadi tak simple ni? Kenapa dia jadi rumit ni? Ada yang tanya cikgu sebenarnya hari tu. Ada yang tanya cikgu, cikgu kenapa pening sangat ni cikgu? Sebab dia bagi dalam keadaan pecahan. Sebab dia bagi dalam keadaan pecahan. Pecahan ni je yang buat kamu pening. Pecahan ni,
Ni basic pecahan. Tapi tak ramai orang boleh tukarkan ni. Ini tambah pecahan. Tambah pecahan kita selesaikan sama biasa. Sebenarnya fungsi ni sampai sini je fungsi. Sampai sini je fungsi. Yang bawah ni apa? Yang bawah ni bukan fungsi. Yang bawah ni adalah cara kamu selesaikan pecahan. Okey, Eli Syafiqah, boleh faham? Boleh. Kaisara. Kaisara okey ke pening lagi Kaisara? Boleh cikgu. Okey. Itulah cara dia. Okey, terima kasih. Kristina macam mana Kristina? Alright tak alright? Okey, okey. Okey. Syamimi. Syamimi macam mana? Hilang. Siapa pening ni? Okey, Maisara. Okey, boleh. Nur Izwati. Nur Izwati okey? Nur Izwati okey? Okey, jadi screenshot ni. Okey, kita pergi kepada latihan. Boleh ke? Alamak, alright tak alright ni? Cikgu nak pergi Alright, kepada cikgu. latihan. Boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey, Putra boleh follow Putra? Boleh. Okey, insyaAllah Okey, jadi masing-masing bila melibatkan fungsi songsang ni, bila melibatkan fungsi songsang ni, kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Kejap cikgu nak cari soalan yang lebih kurang sama. Tapi tak apalah. Okey, kita pergi kepada fungsi gubahan yang seterusnya. Soalan nombor 33. Soalan ni ada dalam buku teks kamu. Ada dalam soalan buku teks kamu. Okey. Rujuk masing-masing boleh tengok kepada soalan 33. Nathaniel boleh follow kan Nathaniel? Ke kurang? Boleh cikgu. Okey, baik. Siapa-siapa yang tak boleh follow bagi tahu. Cikgu boleh je nak jelaskan balik. Kamu jangan risau. Cikgu tak pernah lagi marah kalau ada student suruh cikgu jelaskan balik. Okey. Jadi cikgu besarkan. Cikgu zoom out sikit. Okey, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 33. Tak muat lah. Okey. Screenshot boleh ke semua? Dah screenshot ke? Dah screenshot ke semua? Cikgu nak pergi kepada soalan untuk kamu buat. Dah. Okey. Ili Syafika dah screenshot? Dah. Okey. Aizul dah screenshot dah Aizul? Dah. Ya, okey. Jadi kita pergi kepada soalan 33. Okey, jadi cuba selesaikan soalan 33. Cuba selesaikan soalan 33. Cuba selesaikan soalan 33. Kaisara, tadi yang cikgu terang okey je kan? Boleh follow Boleh cikgu. Okey. Okey, selesaikan soalan 33. Kalau siapa-siapa pening bagi tahu cikgu boleh je nak terangkan lagi sekali, tak ada masalah pun. Okey, kanda. Soalan 33 ni macam tadi. Macam tadi. Sebab tu cikgu suruh buat 33. Itu susah okey. Kalau susah cikgu nak ubah soalan. Okey, cikgu nak ubah soalan ni jadi more simple sikit boleh ke? Boleh ke semua? Dahsyat. Dahsyat dah. Okey, bagus. Cikgu baru nak ubah soalan ni jadi lagi simple. Nathaniel dahsyat Nathaniel? Masih buat cikgu. Okey. Oh, kanda dahsyat kanda? Hello. Okey, buat cikgu bagi masa. Buat Kita dalam hidup ni itulah kena buat lah. Putra, hari tu Putra cuti buat apa Putra?
Putra, fokus kot. Dia di rumah. Duduk rumah, tak jalan-jalan ke? Relax ke? Tak. Putra, rumah kat mana Putra? Seri Kembangan. Oh, Seri Kembangan. Elit tu, kawasan elit tu. Okay, kita buat tau semua tau. Tak boleh, jangan risau. Jangan give up tak boleh, cikgu ada kat sini. Kita buat sama-sama lepas ni. Tak boleh, jangan pandai. Cikgu saya give up lah. Tak boleh, cikgu tunjuk lepas ni. Yang penting kena cuba dulu. Kaisara, boleh buat ke Kaisara? Tengah buat lagi cikgu. Okey. Okey, 1 minit lagi tau. Sampai 10-5 minit je lah. Jangan lama-lama. Okay, ada siapa-siapa tak nak tanya cikgu? Izzah boleh buat tak? Separuh jalan. Ni, 33. Separuh jalan? Dah separuh jalan dah? Separuh jalan A je.
Oh, separuh jalan A je. Okey, okey, okey. Itu susah ke Izzah? A tu? Taklah susah mana tapi tak faham soalan. Okey, okey. Betul lah tu, kalau tak faham dia jadi confuse sebenarnya. Putra dah siap ke Putra? Tengah buat. Tengah buat. Kanda dah siap kanda? Okey, dah tahu cikgu nak pergi teruslah. Cikgu nak pergi teruslah. Cikgu minta maaf tau, cikgu nak pergi teruslah. Sebab masa pun takut cikgu terangkan soalan ni pun dah nak habis masa dah. Tapi soalan dalam fungsi ni, apa nasihat cikgu kepada kamu? Yang pertama, bukan fungsi je lah dalam matematik. Yang pertama sekali, kamu kena faham apa yang soalan nak. Kalau manusia pun kita tak faham apa yang dia nak, kita kena marah. Contohlah, mak kamu nak air Milo, kamu buat air Horlick. Marahlah mak kamu. Tapi dia minum juga. Ya ke? Okay. Jadi contohlah, contoh. Cikgu kamu nak A, kamu bagi B. Okey, boleh ke macam tu? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa-apa dalam dunia ni adalah kita cakap tentang luar soalan. Kita kena faham. Komunikasi is the key. Communication. Sekarang ni kita tengah berkomunikasi dengan soalan. Macam mana kita komunikasi dengan soalan menentukan kita punya outcome. Okey. Cikgu nak pergi kepada soalan nombor 33, boleh? Nak dengar suara? Boleh. Okey. Jadi cubalah kamu komunikasi dengan soalan. Cara komunikasi dengan soalan, jangan tanya dia, kamu nak apa ni? Dia takkan jawab. Kanda pernah tanya macam tu ke Kanda? Hilang dah Kanda. Okey. Jadi nak berkomunikasi dengan soalan adalah kamu kumpulkan maklumat. Kamu kumpulkan maklumat. Kamu kumpulkan maklumat. Maksudnya maklumat dalam bab fungsi ni ada dalam kepala kamu. Kamu tengok kepada soalan, kamu tengok, nak pakai maklumat apa untuk selesaikan soalan ni. Okey. Jadi cikgu nak jawab soalan A. Ili Syafiqah, boleh cikgu nak jawab soalan A? Sila. Okey. Jadi untuk jawab soalan A, kita pergi kepada soalan A dulu. Okey, untuk soalan A, cikgu cakap A, cikgu tulis kotak A. Cikgu jadikan dia dalam keadaan straight. A pergi kepada B. A pergi kepada B. B pula pergi kepada C. Okey, B pergi kepada C. Maksudnya kita ada satu fungsi dekat sini, dekat sini, dekat sini. Fungsi ni hubungan ni lah. Okey. Sekarang ni A ni dia terus langkah pergi dekat C. Jadi daripada A dia terus langkah pergi dekat C. Nama dia apa? Nama dia FGX. Nama dia apa? Nama dia FGX. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? FGX ni yang pertama sekali dia langkah fungsi GX. Dia langkah fungsi GX. Bermakna A ke B bercakap tentang GX. Habis. Kemudian B ke C bercakap tentang FX. Boleh faham ke? Nampak dah gambar rajah tu cikgu buat tu? Nampak. Okey. Jadi bila kita nak jawab soalan A, dia kata tulis fungsi daripada set A ke set B. Jadi set A ke set B adalah GX. Jadi GX kita apa? GX kita dekat sini. GX kita dekat sini. A ke B. A
ke B adalah X tambah 1/2. Ini sahaja jawapan A kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau faham, senang. Kalau faham dia senang. Kalau tak faham tu dia jadi macam pusing jauh sikit. Izzah. Okey Izzah, dapat ke A macam cikgu dapat? Dapat cikgu. Mantap. Okey, Aizul dapat Aizul? Aizul Dapat. dapat Aizul? Dapat. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Soalan B, cara nak selesaikan dia adalah cara macam cikgu ajar dekat B ni. Sebab tu cikgu suruh kamu screenshot dulu untuk kamu buat rujukan. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Dia kata cari fungsi daripada set B ke set C. Maksudnya apa? Maksudnya set B ke set C adalah fx. Jadi dekat sini sebenarnya dia nak fungsi fx adalah sama dengan apa? Tu cara dia. Okey, cikgu teruskan Cikgu teruskan. Okey, fgx dia tak bagi fx. Dia tak bagi fx tau, dia tak bagi fx. Dia bagi yang pertama, dia bagi fgx. Jadi fgx adalah sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Okey. Jadi gx kamu dah jumpa tadi dekat sini. Jadi masukkan gx dalam ni. Jadi bila kita masukkan gx dalam ni, kita dapat x tambah 1 per 2. Lepas tu x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Sampai sini. Jelas? Nak dengar suara sikit? Boleh faham? Jelas. Jadi, kalau cikgu cakap cikgu nak pergi pindah darab jadi bahagi, boleh ke? Boleh ke tak boleh kalau kita nak cakap darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi? Boleh ke? Tak boleh, dia perlu Tak boleh. Dia kena songsangkan. Dia kena songsangkan. Iaitu dalam kurungan kita kena let y. Jadi kita let y, x tambah 1/2 sama dengan y. 2 ni bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab 2y. X ni satu kan, ni positif 1 kan. Positif 1 pindah. Tak apalah cikgu buat satu. Jadi positif 1. Cikgu buat lawa-lawa sikit Okay, X tambah 1. Positif 1 pindah ke sebelah dia jadi negatif 1. Jadi bila cikgu songsangkan, baru cikgu boleh pindahkan. Okey, ada yang cakap, okey, tak naklah buat let y. Tak naklah jadikan dia fy. Tak jadi masalah. Tadi kan cikgu jadikan dia gy kan. Okey, boleh je kamu nak terus buat fx. Tak jadi masalah. Jadi bila kamu nak buat fx, maksudnya kamu nak jadikan dia fx. Jadi yang 2y tolak 1 ni, y ni kamu kena ingatlah, kamu kena tukar kepada huruf x. Tukarkan terus. Itu cara dia. Jadi dekat sini kita copy balik yang ni, jangan tak copy pula tau. Okey, x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Jadi kita masukkan yang ni ke dalam setiap x ni. Jadi dia jadi macam mana? Dia jadi fx sama dengan ini kan 2y kan cikgu cakap tadi, kita nak kalau nak pakai x terus kita kena tukar y jadi x. Jadi 2y tolak 1 kuasa 2 tambah 2 2y tolak 1 tambah 4. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu. Sebenarnya sampai sini je step fungsi. Sampai sini sahaja step fungsi. Untuk kamu selesaikan dekat belah bawah ni, kamu simplify ni, itu dah bukan tajuk fungsi. Itu tajuk kamu kembangkan. Macam ni kamu simplify, kamu kembangkan, kamu factorization. Jadi yang panjang-panjang ni dah bukan bahagian fungsi. Sebab itulah kita kena mantapkan kita punya cara buka kurungan,
cara factorization. Jadi kat sini cikgu teruskan. Okey, sebelum cikgu teruskan, siapa-siapa yang buat sampai sini jangan risau. Dia dah ada markah. Dia dah ada markah. Tapi kalau nak dapat full mark, kamu kena selesaikan kurungan ni. Okey. Cikgu nak dapatkan feedback sampai sini sekejap. Okey, masing-masing pergi dekat chat. Jelas dan faham ataupun ada kurang faham. Kalau jelas tulis jelas, kalau kurang bagi tahu kat mana kurang. Okey, masing-masing boleh pergi dekat chat. Cikgu nak baca sikit. Ada kurang mana-mana ke? Boleh pergi dekat chat. Okey, jelas. Okey. Soalan A tak payah kira kan. Oh, betul Zulaika. Sorry Zulaika. Baguslah Zulaika ni. Okey. Sorry Zulaika, cikgu baru baca tadi. Pandai Zulaika. A tak payah kira. Okey, terbaik. Mantap semuanya. Okey, macam itulah. Okey, jadi kita, siapa nama sayang ni? Okey, jadi kita akan pergi kepada kembangkan. Untuk kembangkan ni, kamu buatlah macam biasa. Cikgu tak gantikan dia Y ni. Kamu kena gantikan dia dengan X, sorry. Sebab cikgu dah jadikan dia fx. Okey, jadi dekat sini kita kembangkanlah macam biasa. Fx ni 2x tolak 1, 2x tolak 1, 2x tolak 1 tambah ni darab 2 darab 2x kita dapat 4x. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2 tambah 4. Okey, habis. Jadi 2 darab 2x. 2x darab 2x kita dapat 4x kuasa 2. 2x darab negatif 1, negatif 2x. Ni negatif 2x. Negatif 1 darab negatif 1. Jadi positif 1. 4x tolak 2 tambah 4. Okey, kita selesaikan sebutan serupa. Ini ada x, ini ada x, ini ada x. Tolak 2 tambah 4. Tolak 2 tambah 4. Kita tekan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, hilanglah. Tolak 2 tambah 4 jadi kosong, jadi sifar. Jadi kita tak perlu salin. Habis. 1 tolak 2 tambah 4. Kamu tekan kalkulator, 1 tolak 2 tambah 4. Kamu akan dapat 3. Bermakna jawapan kita adalah 4x kuasa 2 tambah 3. Inilah fx kamu. Itu cara dia. Itu cara dia. Kalaulah kita cari A ke B adalah X tambah 1 per 2. Jadi B ke C adalah 4X kuasa 2 tambah 3. Jelas ke semua? Boleh faham cikgu tunjuk kat depan ni? Jelas cikgu. Aizul okey tak Aizul? Okey. Okey, Kanda dapat jawab Kanda yang cikgu tunjuk kat depan? Apa cikgu? Okey, bagus Zulaika. Kaisara dapat Kaisara? Dapat cikgu. Dapat. Inilah dia. Ini kita panggil dia dalam fungsi gubahan ada fungsi songsang. Tapi kamu jangan, cikgu peninglah banyak sangat jalan kerja. Tak. Fungsi ni dia sampai sini je. Kalau kamu dah berjaya masukkan nilai 2y tolak 1 ataupun 2x tolak 1 ni ke dalam sini, kamu tinggal sampai sini, kamu dah dapat markah dah. Tapi sayanglah kalau kamu, kalau kamu biar sampai sini je. Kalau markah penuh berapa? 4 markah, dapatlah dalam 2. Tapi sayanglah bila kita tinggalkan semua ni. Okey. Siapa cikgu nak tanya? Kanda dah, Putra dah. Cikgu nak tanya semualah. Okey, kalau jelas, tak apalah. Cikgu nak dengar masing-masing suara. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, selesai dah. Semoga membantu tau. Semoga membantu. Apa yang cikgu buat. Ini fungsi gubahan ni kamu buat je macam biasa tadi. Macam biasa je. Okey, sekarang kita akan pergi kepada 48. Ramai sangat yang pening-pening tentang songsang ni. Kita masuk kepada latihan ataupun revision yang terakhir berkaitan dengan songsang. Ili Syafiqah boleh follow lagi tak tu? Boleh. Kamu jangan bagi pening pula. Cikgu asyik Ili Syafiqah je. Ili Syafiqah ni SPM. Jadi cikgu kena banyak sikit tanya dia. Siapa yang SPM kenalkan diri. Boleh cikgu fokus sikit.
Alright, jadi kita akan pergi kepada 48. Lepas tu kamu buat nombor 49. Lepas tu habis dah kelas kita. Boleh semua follow cikgu? Hilang dah suara. Boleh. Boleh? Boleh? So, Boleh tu. Okey, baik. Okey, kalau kamu nak terus buat pun tak apa, tak jadi masalah. Maksudnya sepanjang cikgu jelaskan 48, kamu nak buat terus 49, tak jadi masalah. Boleh je terus buat. Okey, kita akan pergi kepada kita akan pergi kepada 48. Okey, GX 5X tambah 1. Bila kita nak songsangkan dia, kita kena let Y. GX adalah sama dengan 5X tambah 1. Kita nak songsangkan dia, kita kena let Y. Macam tadilah, kita kena let Y. Maksudnya 5X tambah 1 sama dengan Y. Lepas tu kita ungkapkan X tu. Macam mana nak ungkapkan X? Ini positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 5X. Jadi dekat sini bila kita pindahkan ke sebelah 5, kita akan dapat Y tolak 1 per dengan 5. Jadi dia dah sampai sini. Kita masukkan balik. Kita masukkan GX ke dalam ni. X ni akan digantikan dengan GX negatif 1. Y ni akan digantikan dengan X. Dia akan jadi G kuasa negatif 1X. Y ni dia akan jadi X tolak 1 per 5. Sampai sini. Boleh follow? Boleh follow? boleh cikgu. Okey, baik. Jadi, bila dia kata G tolak 1 dalam kurungan 3, masukkanlah 3 ke dalam X. Jadi, dekat sini kita dapat 3 tolak 1 dapat 2. Jawapan dia 2 per 5. Cuba kamu buat A ni. Jalan kerja dia sama je. Jalan kerja dia sama sahaja. Okey, ini selesai dah soalan A. Habis dah soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, B ni adalah fungsi gubahan. Kita menggabungkan dia. HGX. Mula-mula kita pandang dia punya GX. Okey. GX kita 5X tambah 1. Masukkan 5X tambah 1. Kemudian 5X tambah 1 ni akan menjadi HX. Kalau kamu tak nampak sangat, cikgu buat macam ni tau. Cikgu buat macam ni. HX adalah X kuasa 2 tolak X tambah 3. Jadi bila cikgu gantikan H 5X tambah 1, bermakna semua yang dalam X tu dia akan jadi 5X tambah 1 kuasa 2 tolak 5X tambah 1 tambah 3. Kamu selesaikanlah. Jadi selesaikan 5X tambah 1, kita buka kurungan 2 kali sebab dia ada kuasa 2. Ni negatif pindah ke sebelah negatif 5X. Negatif dengan positif jadi negatif 1 tambah 3. Selesaikan kurungan 5 darab 5X, kita dapat 25X kuasa 2. 5X darab 1 kita dapat 5X. 1 darab 5X kita dapat 5X. 1 darab 1 dapat 1 tolak 5X tolak 1 tambah 3. Cari sebutan serupa. 5, 5, negatif 5. Okey, ada 5 dengan 5 tolak 5, potong. Potong. Jadi dia tinggal 5 sahaja. Okey, 1 tolak 1, potong. Potong. Jadi kita dapat 3. Bermakna jawapan kita yang terakhir 25X kuasa 2 tambah 5X tambah 3. Inilah jawapan kita. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Boleh cuba selesaikan soalan 49 A dengan B. Boleh cuba buat. Jawapan dia buat 10. Salah tu jawapan tu. Oh betul. 25X kuasa 2 tambah 5X tambah 3. Okey. Kanda dapat ke kanda? Dapat tu. Okey.
Siap. Okey, dah siap. Oh, bagus Putra. Putra okey Putra. Dapat Putra sesuatu hari ni? Ya. Alhamdulillah. Ini itulah maksud cikgu maksud cikgu kat sini. Kita ni kita dah buat revision tau. Kita dah buat revision. Okey, Kaisara dapat Kaisara? 49? Dapat cikgu. Okey, baik. Okey, selesai dah tahu. Cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya Okey, untuk soalan yang berikutnya. Okey, untuk soalan yang berikutnya iaitu soalan 49. Untuk 49 ini menjadi soalan yang terakhir revision kita untuk bab 1. Kita dah cover cara faham fungsi tu. Kita dah buat soalan fungsi gubahan. Kita dah pergi kepada pindah-pindah. Lepas tu kita dah pergi kepada fungsi songsang. Habis dah kita cover untuk bahagian fungsi. Kalau kamu perasan kan? Barulah cikgu masuk kepada kuadratik. Ini kuadratik tau. Ini kuadratik. Tak sempat. Cikgu tak sempat untuk cover 2 jam. Untuk cover 2 bab. Nanti kamu lagi pening. Ramailah WhatsApp pening. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan A. Cikgu akan buat laju sedikit. Gx kita 5x tambah 2. Okey. Jadi daripada sini kita nak fungsi songsang. Kita cari dulu fungsi songsang dia. Jadi bila kita nak cari fungsi songsang, kita kena let y. Bila kita let y, 5x tambah 2, let y. Jadikan dia sama dengan y. Kemudian, x tu tinggal sorang-sorang, y tolak 2/5. Cikgu buat terus. Jadi dekat sini, G negatif 1, 6 adalah, cikgu masukkan x ni, 6 tolak 2/5. Okey ke? Boleh ke cikgu skip ni? Okey. Jadi dekat sini 6 tolak 2 kita dapat 6 tolak 2 kita dapat 4/5. Jawapan dia adalah 4/5. Masing-masing dapat ke untuk soalan A tu? Dapat. Dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan B. Cikgu skip ni maksudnya ada jalan kerja yang cikgu skip sebab kita ada masa 2 minit lagi. Okey, HGX dekat sini kita selesaikan GX dulu, 5x tambah 2. 5x tambah 2. HX pula, sekarang kita salin HX kita, X kuasa 2. Tolak 4x tambah 3. Masukkan nilai x ni. 5x tambah 2 masuk sini. Dia akan jadi 5x tambah 2 kuasa 2. Tolak dengan 4. 5x tambah 2 tambah 3. Okey, kita buka kurungan. 5x tambah 2. 5x tambah 2. Okey. Tolak 4. Negatif 4 darab dengan 5 kita dapat negatif 20x. Negatif 4 darab 2 kita dapat negatif 8 tambah 3. Okey, kita buka kurungan. 5 darab 5 dapat 25x kuasa 2. 5 darab 2 kita dapat 10x. 2 darab 5x kita dapat 10x. Lepas tu 2 darab 2 kita dapat 4. Tolak 8 tambah 3. Okey, sebutan serupa kat sini. 10 tambah 10 tambah 10. Cikgu terlupa tolak 20 kan? Okey. Tolak 20x. Jadi tambah 10 tambah 10 tolak 20. Hilanglah x kita. Habis. Jadi tinggallah 25x kuasa 2. 4 tolak 8 tambah 3. Kita dapat tolak 1. Ni jawapan
HX. HGX. HGX. Kalaulah dia ada gambar kan, kalau dia ada gambar, ni yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Daripada sini, ini G ke X, GX. Yang mana GX kita adalah 5X tambah 2. Lepas tu kita ada FX. FX pula dah. Kita ada HX. Ni masuk gubahan ni. HX kita adalah X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Tetapi apa yang dimasukkan dengan HGX ni? Dia langkah. Jadi dekat sini 25X kuasa 2 tolak 1. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, yang lain jelas ke? Okey ke? Okey. Okey. Alright. Okey, layu ni semua ni. Okey, jadi cikgu dah habis dah cover revision untuk bab 1. Okey, kalau kita tengok ada berapa soalan kita dah buat. Ada berapa soalan kita dah buat. Satu, ada satu dekat sini. Ada dua. Ni satu lah. Satu. Ada dua, soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 6, soalan 7, soalan 8, soalan 9 dan soalan 10. Ada juga soalan-soalan yang ada anak dia. Jadi kita dah jawab lebih daripada 10 soalan. Okey, cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Macam mana kamu punya feedback berkaitan kelas kita malam ni. Okey, kalau jelas, tulis jelas. Kalau kurang, bagi tahu apa yang kurangnya. Okey, Ili Syafiqah, Ili Syafiqah, boleh follow? Boleh. Okey, okey, baik Zulaika. Okey, Kaisara, jelas cikgu. Jadi kita next week kita akan buat revision untuk bab 2, untuk bab 2. Jelas and amazing. Wow, Putra, thank you Putra. Okey, Izzah Fatona. Okey, jadi sampai situ saja. Siapa-siapa yang ada soalan, cikgu stay, cikgu tunggu sekejap untuk jawab siapa-siapa yang nak tanya soalan lah. Okey, kalau tak ada, cikgu minta maaf, salah silap cikgu sekiranya ada mana-mana kekurangan. Kalau ada apa-apa masalah, boleh WhatsApp cikgu. Okey, sampai situ sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima Bye kasih. cikgu. Okey.